hadapan. Umum semua mengetahui bahawa koperasi sekolah kita menjual pelbagai barangan dan juga makanan serta alat-alat tulis ya, dan barang-barang keperluan seperti fail peribadi, baju, seluar PJK. Ini adalah untuk memenuhi kehendak dan keperluan anak-anak murid serta guru. Keuntungan yang kita perolehi daripada jualan yang dijalankan itu menjadikan diberikan dalam bentuk dividen dan bonus ya kepada anak-anak sekolah. Minimum saham yang boleh dibeli ialah RM10, maksimumnya adalah RM100. Jadi pada hari ini saya ingin menggalakkan ahli-ahli koperasi untuk menambah sahamnya ke peringkat maksimum ya RM100. Dan begitu juga sebahagian daripada keuntungan yang diperolehi dari koperasi juga dikeluarkan untuk membantu sekolah kita dalam menangani masalah prasarana sekolah. Keuntungan itu digunakan untuk menyediakan dan menaik taraf prasarana untuk anak-anak di sekolah ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang hadir pada pagi ini kerana anda merupakan sebahagian daripada pemegang saham koperasi kita dan sama-sama menyokong koperasi SMK USJ 13. Pihak koperasi akan memberi kupon kepada anda atas kesudian anda menghadiri mesyuarat pada pagi ini, dan saya juga dimaklumkan hari ini akan diadakan cabutan bertuah dari masa ke semasa. Jadi please stay untuk memastikan anda mendapat hadiah yang menarik. Saya tak tahu apa hadiah yang paling tinggi hari ini cabutan. Rahsia menurut pengurusi ya. Jadi tunggulah hingga ke akhir. Mungkin percutian ke mana-mana selepas pandemik selesai. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan ini, marilah kita sama-sama mengajak rakan-rakan yang masih lagi belum menjadi ahli koperasi, daftarlah dan belilah saham koperasi SMK USJ 13 Berhad. Ucapan tahniah saya juga tujukan kepada semua ALK yang menjalankan tugas pada tahun 2020 atas komitmen dan kerjasama yang sangat tinggi walaupun kita berada dalam pandemik ini. Ingatlah ya, matlamat koperasi tidak akan bermakna tanpa komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi dari semua ahli-ahli koperasi. Saya mendoakan agar koperasi SMK USJ 13 Berhad ini akan terus maju berkembang seiring dengan hasrat pihak angkasa dan juga SKM dan semua warga SMK USJ 13 menyokong setiap aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan dijalankan oleh pihak koperasi. Selamat bersidang. Sekian, terima kasih. Lucky draw. Okey, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Pengetua atas ucapan dan kesudian merasmikan majlis kita sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Encik Amal Nasrin bin Azmi untuk meneruskan sesi cabutan bertuah kali pertama pada hari ini. Majlis mempersilakan. Sampai Bismillah. Ini 60. Nombor berdasarkan apa ni? Nombor berdasarkan kehadiran. Oh, ada ke? So, kehadiran dalam 150.
Okey, kita akan teruskan dengan nombor cabutan bertuah yang pertama, nombor 60. Dia tahu je lah nama dia. Ada. Memang tutup. Patut tak payah tutup. Kena tag nama dia tak presenting. Tak payah. Dia on ni je. Oh no. Tulis kot, tak boleh tulis. Tak. Okey, so nombor yang pertama adalah nombor 60. Boleh nampak nombor tak? 60. 60. Okey, nombor Nama siapa? 60. Hamzah Hui. 4D, 4 dinamik. Tulis kot. Okey. Saya tulis. Dah. Nanti kita type balik lah. Kita type. Tak apa kata. Okey, nombor yang kedua 114. 114. Okey, pemenangnya adalah Lian Ilin. Okey. 4. Jadi cuba. Cukup. Betul Okey. Okey, terima kasih. Okey, nombor yang ketiga 89. Okey, 89. Pemenangnya adalah Puteri Aisyah Akilah. Okey, 4 amanah. Okey, pemenang yang keempat, nombor bertuah 39. 39, nama Muhammad Adam Fitri dari kelas 3 Belian. Okey, nombor yang kelima. 102. Okey, 102. Siapa yang bertuah ni? Kita tengok. Arif bin Mazlan. Azlan. Tingkatan 5 efisien. Okey, nombor yang ke 6. 99. Okey, nombor yang ke-6. Lawan nombor ni. Okey, 99. Okey, 99. Jangan 66. 60. Ada 99 siapa? Nur Alia Syuhada. Nur Alia Syuhada. Okey, daripada tingkatan 1 amanah. Okey, kita teruskan. Ada lagi 4 nombor cabutan. Tapi jangan left lagi sebabnya ada total semua ada 30 nombor. Betul? Ada 30 nombor. Okey. So nombor yang ke-7. Ni pun nombor lawa juga, nombor 11. Okay, kita tengok siapa yang bertuah. Tak ada nama. Amir Farhan. Amir Farhan. Okay, daripada kelas 1 amanah. Okay, nombor yang ke-8. Nombor 57. Right, 57. Nur Farisha Adriana. Okey, daripada tingkatan 5 amanah. Okey, ada 2 lagi. Okey. Nombor seterusnya adalah nombor 34. 34, nama yang bertuah. Oh, untung masuk mic pagi ni kan. Dapat hadiah. Cho Shining. Tingkatan 1 Bakti. Okey, dan last sekali nombor 64. Okey, 64. Cikgu Hisham. Silap. Nama dia Muhammad Hasib bin Muhammad Muzammil. Okey, daripada 3 Belian. Silap lah tu, nama Cikgu Hisham tak ada dalam ni. Okey, nanti kita teruskan, jangan left lagi. Kita akan sambung dengan 20 nombor lagi lepas ni. Okey, sekian, terima kasih. Share balik.
Slide. Minit mesyuarat. Buka balik, present balik. Okey. Dah. Okey, tahniah kepada para pemenang dan hadiah boleh dituntut daripada pihak koperasi sekolah selepas sekolah dibuka nanti. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada Puan Nur Azlinda binti Othman, Setiausaha Koperasi SMK YJ 13 untuk meneruskan agenda mesyuarat agung koperasi pada hari ini. Dengan ini mempersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Cikgu Maizul Fida Anum binti Abdullah, PK Co-Curriculum merangkap naib pengurusi koperasi yang berusaha, Puan Noriza binti Juso, Bendahari Koperasi SMK USJ 13 Berhad, pengurus koperasi Puan Eng Siu Chin, tak payah pula. Tak payah biar. Tak nak tengok kau tu. Guru-guru koperasi SMK USJ 13 Berhad, ALK serta ahli-ahli yang telah membeli saham koperasi sekalian. Okey, cikgu nak kamu lihat pada skrin, okey, minit mesyuarat koperasi, minit mesyuarat agung tahunan koperasi kali ke-18 tahun 2019. Okey, yang telah diadakan pada 13 November pada tahun 2019. Okey, pada satu petang di Aula Wawasan Ilmu. Okey. Jadi sila baca dahulu sebab cikgu nak dapatkan pengesahan minit mesyuarat ini. Okey. Stop sharing. Kena budak nak baca. Stop share. Stop sharing. Mana ada? Dia stop presenting. Ya. Display sekali ke? Bukan. Benda ni ada display sekali. Nampak tak kau hari sini? Nampak tak? Tuh, nampak tak? Kecil. Dalam satu lah. Tak masalah awak slide besar. Bukan ke dia better. Oh, dia ada bentuk pun. Macam slide show awak besar punya. Please.
Dah. Buat besar Buat lidah, itu dia. Cik lah. Okay, so semua dah baca sampai ke ucapan aluan pengerusi. Okay, so sila check betul tak ejaan nama dan kelas untuk kita sahkan. Okay. Okay. So check Nampak? Tak nampak? Nampak slide? Clear je. Kami nak buat. Nampak slide? Kami asal. Ambil PDF. Ambil PDF. Ini PDF. Stop share. Stop present. Slide nampak ni habis tu? Google Meet tu. Slide clear? Oh, Google Meet. Stop present. Stop present. Upload baru. Buka PDF. Share balik. Boleh tak? Boleh tak? Nampak clear tak? Okay, nampak clear tak? Clear Okay. Okay, ni cuma makluman berkaitan dengan ucapan aluan pengurus dan ucapan aluan pengurusi. Okay. Saya pun. Okay. Okay, just nak check ejaan nama dan juga nama kelas Okay, ejaan nama dan nama kelas. Okay. So boleh cikgu dapatkan seorang pencadang dan seorang penyokong untuk pengesahan minit mesyuarat kali ke-18 tahun 2019. Komik mula. Sini. Okay, ada tak yang ingin mencadang dan ingin menyokong? Saya. Bagi tahu nama. Tolong bagi tahu nama dan juga kelas Saya Clarinku Erling dari 5 Dinamik mencadangkan agar mini mesyuarat agung kali ke-18 disahkan. Okay, penyokong? Saya cikgu. Saya Saya tu siapa?
Saya yang bernama Abu Marwan bin Zaki dari kelas ilmu efisien ingin menyokong statement tersebut. Okey, terima kasih. Okey, so kita teruskan dengan laporan tahunan laporan tahunan. Laporan. So kena tutup lah yang tadi tu kan. PowerPoint tadi. Di sini. Okey. Nampak warna di belakang. Okey. So sekarang gambar apa? Tak lama lagi. Oh, so nak kena stop sharing dulu. Stop sharing dulu. Stop sharing. Okey. Cari Tadi. PowerPoint tadi. PowerPoint tadi. Ni. Nak sharing PowerPoint tadi balik. Apa? PDF tak jadi? Bukan, habis je lah tadi. Ni pula. Okey. Share tak? Start sharing. Ya. Mana? Window. Window. Tu Okey. PowerPoint. Share. Beres. Okey, beres. Kecil sikit. Ya, Okey. beres. Yang kecil ya. Cari. Sekejap Beres. Okey. Okey, so kita teruskan dengan laporan tahunan ahli lembaga koperasi. Okey. Tahun 2019 hingga tahun 2020. Okey. So laporan tahunan terdiri daripada kandungan-kandungan mesyuarat ahli lembaga koperasi selepas mesyuarat agung tahunan 2000 kali ke-18 tahun 2019 yang lepas okey. Baca. Okey. Okey, so connect juga. Nak yang asal ke? Nak yang asal. Ada yang PowerPoint. Yang PDF. Laporan tahunan. Laporan tahunan PDF. Tak gambar. Okey. Buat. Tunggu sekejap dah. Aku rabung. Tak cari tu. Orang dengar sama kamu apa? Benar. Okey. Duduk kamera tu, duduk tangan. Kan. Laporan tahunan kan? Berapa dah masuk? 100. Berapa? Satu cukup. Ya. Laporan tahunan. Kak Linda off mic. Dan Okey, boleh nampak? Okey. Okey, so ini merupakan laporan tahunan ahli lembaga tahun 2019-2020 Okey, so selama ni yang masuk meeting cuma ahli lembaga ahli koperasi form 1 form 2 je kan, sebab kita buat sesi petang. So julung-julung kalinya tahun ni dari form 1 sampai form 5 masuk ke dalam mesyuarat agung tahunan koperasi walaupun bukan ahli. Jadi kamu bolehlah mendaftar sebagai ahli koperasi selepas ini Okay. So
untuk yang baru pertama kali join Mesyuarat Agung Ahli Lembaga Koperasi, okay. So di sini cikgu nak bagi sikit pengenalan lah berkenaan dengan koperasi sekolah kita. Okay. So koperasi sekolah SMK USJ 13 Perhad telah didaftarkan dengan rasminya pada 19 Ogos 2002. Okay. Dan tahun yang sama dengan sekolah ini dibuka. Cuma kita kita dapat kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okay, berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dengan nombor pendaftaran 4304. Okay, pada 19 Ogos tahun 2002. Okay, koperasi ini ditubuhkan atas daya usaha dan kesungguhan mantan pengetua, okay, Datin Hajar Robiah binti Abdul Hamid yang ingin melihat sekolah mempunyai koperasinya sendiri. Okay. Dan usaha ini telah menjadi kenyataan apabila kita mendapat sokongan padu dan kerjasama erat daripada guru-guru dan murid-murid. Okay, berdasarkan prinsip penubuhan koperasi itu sendiri, maka koperasi tidak sekadar menjana keuntungan, sebaliknya sentiasa memikirkan kebajikan setiap ahli koperasi. Sejak dari mula pembukaan koperasi, kedai koperasi telah ditempatkan bersebelahan dengan bilik kesihatan. Okay, bilik PIBG sekarang. Okay. Namun pada tahun 2016 kita telah dipindahkan bersebelahan dengan perpustakaan iaitu bilik Puan Siti Suryati sekarang. Kemudian sekali lagi kami telah dipindahkan ke blok Begonia yang merupakan kelas 3 berlian pada masa itu, okay, bersebelahan dengan stor perabot yang kamu lihat sehingga hari inilah. Okay. So ahli lembaga koperasi bagi tahun 2019 dan tahun 2019-2020, okay, pengerusi ialah Puan Hajah Mazni binti Muhammad Sharif, naib pengerusi Puan Maizur Fidar Anum binti Abdullah, okay, saya sebagai setiausaha Puan Nur Azlinda binti Osman, penolong setiausaha saya Puan Nur Aslamiyah binti Muhammad Yusof, bendahari Puan Nuriza binti Yusof, okay, penolong bendahari Puan Eng Siu Chin, pengurus stok belian Puan Nurul Ashikin dan guru-guru koperasi yang sangat komited iaitu Puan To Siu Ching, Cik Nur Salima, Puan Fatin Izzati, Cik Nur Arbi Zaitul Laila, Cik Amar Nasrim dan Cik Hisham. Okay. So ini adalah merupakan AJK pelajar bagi tahun 2019-2020. Okay, diketuai oleh Clarin Khoo, Ling kelas 5 dinamik, okay, dibantu oleh penolong ketua lembaga koperasi iaitu saudara Abu Marwan bin Abu Zaki, setiausaha saudari Yong Chian dari 5 Efficient, bendahari Akila Zurain binti Mukhtar dari 5 dinamik, ketua stok Lau Cicing 5 dinamik, ketua sumber manusia Maria Lau Kaming daripada 4 dinamik, okay, ketua disiplin saudari Tarani anak perempuan Gunasilan daripada 4 amanah, ketua 3A Tan Zian Zin daripada 5 dinamik dan ketua inovasi Wutayan anak lelaki Shan Mugen daripada 3 amanah. Okay, so keahlian koperasi terbuka kepada semua murid, guru-guru dan kaki tangan sekolah. Sehingga tarikh 9 Disember 2020, ahli koperasi telah berdaftar adalah berjumlah 1,235 orang. Terdiri daripada 262 orang murid tingkatan 1, 224 orang murid tingkatan 2, 224 murid tingkatan 3, 279 murid tingkatan 4, 196 murid tingkatan 5 dan 50 orang guru. Okay. So kita telah mengadakan satu mesyuarat agung. Okay. Ini kamu dah baca tadi dia punya minit mesyuarat. Okay. Dan bermula daripada yang pertama mesyuarat ahli lembaga koperasi kali pertama 2020. Okay. So telah diadakan pada 3 Februari sebelum pandemik COVID-19 di mana kita semua kena ber-PKP di rumah. Jadi kita sempatlah mengadakan mesyuarat secara bersemuka pada 3 Februari 2020. Okay, pada ketika itu baki di bank ada berjumlah 37,000.
Okey, manakala baki di tangan adalah 13,000. Jadi total 50,000 pada 21 Januari. So jadi target perolehan kita sebelum 2022 adalah RM 1 juta ringgit sebelum pengetua bersara. Okey. So koperasi pada ketika ini masih menjual barang keperluan, okey. Namun begitu, okey, kita telah menghadkan jualan kita kepada air minuman, coklat. Tapi roti dan onigiri telah diambil alih oleh pihak kantin lah. Okay. So pada bulan Januari, pihak koperasi juga telah menjual sayur-sayuran yang diperolehi daripada kebun koperasi. Dan kita sebenarnya merancang untuk mengadakan khidmat spa pada bulan April. Namun malangnya kita telah dilanda oleh pandemik COVID-19 tu Okay. So pihak koperasi juga telah mula menjual kad Awesome kad Awesome. Satu kad interaktif yang kamu boleh akses daripada mana-mana saja telefon pintar, okay, untuk membuat ulang kaji. Okay. So okay, so dia bermula dengan harga RM48 hingga harga RM299 bergantung kepada tempoh langganan. Okay. Jadi pihak koperasi berharap agar murid-murid dapat membeli kad Awesome ini daripada mana-mana guru koperasi. Okay. Koperasi juga telah menawarkan khidmat photostat okay, di kedai koperasi. Okay. So khidmat photostat ini bukan sahaja terbuka kepada guru-guru, malah kepada semua murid-murid. Okay. Dan kita juga telah meletakkan rak jualan di dalam bilik guru, okay, dan mendapat sambutan yang baiklah, okay, di kalangan guru-guru. So kita juga telah menyediakan satu peti juga di bilik PJPK untuk menjual air mineral. Okay. Berkaitan dengan gelanggang petang, okay, terpaksa ditangguhkan dahulu, akan diteruskan pada tahun hadapan lah. Okay. So kita juga telah membuat pengambilan pengawas percubaan koperasi, okay, seramai 2 murid peralihan, 4 murid tingkatan 1, tapi tidak mendapat sambutan dari kalangan murid tingkatan 2. Okay, oleh itu Puan Eng telah mengadakan promosi okay, bagi menggalakkan penyertaan daripada murid-murid tingkatan 2. Kita juga telah menjalankan lawatan penanda aras ke SMK Sadong Kelantan. Okay. So telah berjaya dilaksanakan, okay, telah diuruskan dengan baik oleh Puan Nur Aslamia dan Puan Norizan. Okay. So kita juga telah mengendalikan Taman Fertigasi, okay, bersama-sama ahli persatuan RBT. Okay, walau bagaimanapun kebanyakan pokok telah mati kerana terkena cahaya matahari yang terlalu terik. Okay. Okay, so kita teruskan dengan mesyuarat ahli lembaga koperasi kali kedua. Okay, mesyuarat kali ini kita telah laksanakan secara Google Meet kerana kekangan pandemik COVID-19 ni. Okay, jadi tak boleh buat secara bersemuka. Okay. So mesyuarat ni, okay, so telah membincangkan sekali lagi apa yang telah kita bincangkan pada mesyuarat yang lepas berkaitan dengan promosi kad Awesome, okay, dan telah terjual sebanyak 4 keping. Cikgu harap selepas ni lebih banyak keping lagi akan terjual. Okay, so kita telah mengambil juga pengawas percubaan, tapi peralihan terpaksa ditolak kerana pengawas baru hanya untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okay, namun mereka masih boleh mencuba ketika naik ke tingkatan 1 pada tahun hadapan. Okay, so selepas promosi yang dijalankan oleh Puan Eng, kita dapati jumlah permohonan didapati telah meningkat. Jadi cikgu mohon untuk tahun 2021 lebih ramai lagi yang berminat untuk menjadi pengawas koperasi.
Okey. So koperasi tidak dapat menjual barang keperluan kerana Perintah Kawalan Pergerakan, namun kedai koperasi dibuka seperti biasa. So pesanan boleh diambil melalui ketua kelas pada masa itu. Okey. Dan berkenaan dengan kebun koperasi, okey, bukan taman fertigasi, kebun koperasi, okey, kita telah menanam 20 rumpun serai, okey, dan telah dituai dan dijual kepada pihak guru lah. Okey. So untuk taman fertigasi, okey, pokok-pokok kita dah mati, jadi kita telah mendapatkan khidmat nasihat dari pihak fertigasi. Okey, jadi kita telah mendapat pokok terung dan pokok cili Okey. So pada 17 September 2020, okey, kita mengadakan sekali lagi mesyuarat ahli lembaga koperasi, okey. So pada mesyuarat ini dijalankan untuk sebenarnya untuk mendapat cadangan berkaitan dengan pelantikan pemimpin muda pada masa itu Okay, so kita telah bincangkan keuntungan kita pada tahun berakhir 29 Februari 2020 adalah 32,328,000, maaf RM328,375 dan 72 sen. Okay, berbanding pada tahun 2019 kita mendapat RM241,799 dan 11 sen. Okay, bila kita tolak semua perbelanjaan, jumlah keuntungan bersih kita pada tahun berakhir 29 Februari 2020 telah mencapai jumlah RM32,170 dan 32 sen berbanding RM19,176 pada tahun 2019 lah. Okay. So kita juga telah membincangkan bahawa jamuan tahunan koperasi terpaksa dibatalkan kerana Perintah Kawalan Pergerakan bersasar. Okay, berikutan penularan COVID-19. Oleh itu, mesyuarat telah bersetuju secara sebulat suara untuk memberikan cenderahati berupa tuala yang disulam nama untuk pengawas koperasi tingkatan 5 bagi menggantikan jamuan tahunan koperasi. Okay, so disebabkan oleh penutupan kedai koperasi, terdapat banyak barang-barang koperasi yang belum terjual tetapi belum tamat tempoh. Jadi kita akan buat secara lelongan pada 18 Disember 2020. Okey. Semasa jamuan Depa Bali guru-guru. Oleh kerana kejayaan menganjurkan lawatan penanda aras ke Kelantan pada bulan Februari yang lepas, pihak koperasi juga akan mengadakan kenduri kesyukuran dan doa selamat dengan membuat jamuan makan kepada guru-guru semasa mesyuarat awal tahun pada 11 Januari 2021 nanti. Okey. Jadi kami akan mengadakan satu lagi mesyuarat selepas ini, tapi mesyuarat itu akan masuk ke dalam laporan tahunan yang berikutnya lah, memandangkan telah melepasi mesyuarat agung tahunan koperasi. Okey, so untuk pengetahuan kamu, kita koperasi SMK USJ 13 ini mempunyai hubungan yang rapat dengan SKM Suruhanjaya Koperasi Malaysia Wilayah Petaling atau Shah Alam. Okey, terutama dengan pegawai yang dipertanggungjawabkan ke atas koperasi ini. So segala kerjasama yang diberikan telah banyak membantu koperasi untuk bergerak dengan lebih licin dan lancar. Okey, so ini merupakan aktiviti koperasi. Kita telah menjual barang-barang keperluan, seperti lencana sekolah, lencana sesi, tali leher, seluar track, t-shirt sekolah, dan t-shirt sukan. Kita juga telah menguruskan penjualan tag nama, kita menjual kad co-curriculum, buku nilam, buku peraturan sekolah dan fail peribadi murid. Kami juga menjual alat-alat tulis dan barang-barang keperluan lain seperti A4, buku log, buku menyimpan bekas menyimpan alat tulis dan lain-lain.
So roti telah tidak dijual lagi, okay, tapi kami masih menjual biskut, coklat, air mineral, kotak, air tin dan kerepek-kerepek Okay, so itu sahaja untuk kali ini. Jadi cikgu memerlukan seorang untuk meluluskan laporan lembaga, seorang pecadang dan seorang penyokong. Okay, ada yang nak cadang? Ada yang nak cadang? Ada yang nak sokong? Si okay, Cikgu Nur Izakia Saya Puan Nur Izakia binti Saim mencadangkan agar laporan tahunan Koperasi SMK USJ 13 bagi tahun 2020 diluluskan. Terima kasih Puan Nur Izakia. Ada yang ingin menyokong? Saya. Ana dari 5A kan? Betul. Okey. Sekian sahaja untuk kali ini. Okey. So kita teruskan dengan tayangan video daripada Cikgu Arbi. Okey, tayangan video daripada Cikgu Arbi. Dah stop present. Kau dah stop present. Dah. Dah. Dah stop kan? Dah tutup mic. Tak dah tutup. Adik balik baby tu tak ada. Maira! 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 Kau boleh pula sambung video ke sini ya? Abang! Yalah kan aku pula ini.
Nakak. Sepatutnya ada.
Satu warna Kelantan. Sudah sekian, terima kasih. Kelantan. Okey, sekian. Terima kasih. Kelantan. Kemudian masuk syarat agung korporasi. Kuat sikit mic. Apa pending tadi? Audio kata baru ini yang
Satu buat 2 kali.
Dah, stop ni. Ni ada Stop lagi. bila? Stop Okay. bila? Ni apa ni? Kau buat sini. Oh tadi. Oh, stop. Stop. Tubik, pakai foto kan. Oh, pakai. Boleh cek Stop B bila? je. Ada, stop bila? Sedap dia. Tunggu Boleh kan? Dulu lah. Oh, mana? Tapi, ada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, yang dihormati Puan Maizufidar Anum binti Abdullah, iaitu selaku penolong pengurusi, timbalan pengurusi dan juga penolong kanan co-curriculum. Okey, orang kuat untuk koperasi kita. Seterusnya yang dihormati juga Cikgu Azlinda, Puan Azlinda binti Osman selaku setiausaha hormat untuk koperasi kita. Okey, diikuti Puan Asmiah, okey, penolong setiausaha. Okey, saya selaku bendahari koperasi SMK USG 13 dan pembantu saya Puan Eng Siu Chin. Okey. Dan kita pun akan mendapat berita yang sedih di mana Puan Eng Siu Chin akan menamatkan perkhidmatannya sebagai guru. Bagi Puan Eng, dia sangat gembira. Kita kehilangan cikgu yang
sangat berpengalaman yang banyak membantu saya terutamanya dan bantu guru-guru Go-Up dalam menguruskan, melancarkan operasi koperasi di sekolah kita. Puan Eng akan bersara pada bulan Januari nanti dan nanti kita minta lah pandangan Puan Eng siapa yang bertuah yang akan dilantik menggantikan tempat beliau. Kita teruskan dengan penyata keuangan. Alhamdulillah penyata keuangan kita telah selesai diaudit oleh Alhamdulillah penyata keuangan kita telah selesai diaudit oleh juru audit juru audit YS Chin dan rakan-rakan. Ini adalah juru audit bertauliah dan telah mengaudit akaun koperasi kita 3 tahun berturut-turut. Sepanjang 3 tahun belakangan ini, juru audit ini mengaudit akaun koperasi kita. Pada tahun ini kita agak lambat, bukan agak dah, memang lambat menutup akaun kita, tapi alhamdulillah lah pada hari ini kita berjaya juga mengadakan mesyuarat agung koperasi. Dan ini adalah acara tahunan, kali ini adalah kali yang ke-19. Kita tengok kepada penyata keuangan. Kita tengok akaun untung rugi tahun berakhir 29 Februari 2020. Kita tengok di situ pendapatan yang diterima ada daripada koperasi SMK USJ 13 Berhad. Maafkan saya, itu tahun 2020 dan di sebelah adalah tahun 2019 bukan 209. Pendapatan daripada aktiviti kedai. Aktiviti kedai ni adalah pendapatan daripada kita buat jualan barang keperluan, kita buat jualan makanan, minuman, sayur-sayuran. Ini seperti yang dilaporkan oleh Puan Azlinda sebentar tadi. Jualan-jualan tersebut, bila dikumpul daripada jualan-jualan tersebut, jumlah pendapatan kita pada tahun 2020 ialah RM321,048.55. Itu adalah pendapatan aktiviti kedai yang kita terima. Dan kita menerima pendapatan tahunan, pendapatan tetap iaitu daripada sewa parking berbumbung. Kalau kamu perasan, kalau anak-anak cikgu perasan, di sebelah parking pengetua, parking berbumbung pengetua ada satu direct parking di mana ada 11 lot parking berbumbung. Itu adalah parking yang dibina oleh pihak koperasi. Dan kita kenakan yuran tahunan ataupun sewa tahunan RM1 sehari kepada pihak pentadbir dan guru-guru yang terlibat yang ingin menggunakan perkhidmatan sewa parking berbumbung tersebut. Dan pendapatan yang kita peroleh ialah RM3,850. Sebelum ini pada tahun 2019 kita terima separuh daripada itu iaitu RM1,980. Disebabkan pada tahun 2020 pihak pentadbir telah bersetuju untuk menaikkan kadar sewa pendapatan parking daripada 50 sen sehari ke RM1. Jadi setiap tapak parking, lot tapak parking itu RM360. Itu pendapatan daripada aktiviti kedai dan sewa parking. Pendapatan am untuk tahun 2020, keuangan kita, fee masuk, kalau kamu dapati, cuba tengok penyata akaun itu. Fee masuk kita bertambah pada tahun 2019 142 orang sahaja yang membeli saham, telah meningkat kepada 378 orang. Dan ini perkara yang sangat memberasakan, lebih daripada 50% peningkatan. Seterusnya faedah deposit diterima, ini adalah daripada simpanan deposit tetap. Kita ada buat deposit tetap di Bank Islam, kita terima deposit tetap setiap tahun RM557.46. Seterusnya komisen diterima RM2,453.80. Dividen diterima RM55.78 dan hibah daripada Bank Islam RM32.13. Jumlah pendapatan pada tahun 2020 adalah RM378,375.72. Berbanding tahun 2019 iaitu RM241,799.11. Itu pendapatan kita. Seterusnya kita tengok perbelanjaan. Daripada pendapatan tersebut mestilah ada perbelanjaan.
Okey, duit masuk mestilah bermula daripada duit yang kita keluar. Okey, duit yang dibelanjakan adalah yang pertama untuk membeli kos jualan aktiviti kedai koperasi, di mana kita membeli barang keperluan, beli makanan. Okey, kosnya adalah RM282,736.55 pada tahun 2020 berbanding 2019 hanya RM202,622.25. Okey, dan perbelanjaan yang pertama ialah susut nilai aset tetap. Okey, nota 3. Susut nilai aset tetap ni adalah kita ada koperasi memiliki banyak aset dan kebanyakan aset sudah habis susut nilainya. Ada lagi 2 susut nilai yang belum habis, iaitu cikgu katakan kita ada 4 susut nilai kita, 4 aset kita. Okey, setiap aset, kenapa susut nilai? Okey, untuk makluman kamu semua, setiap aset yang dibeli ada susut nilai. Ada perbelanjaannya susut nilai. Kenapa perlu ada susut nilai? Sebab bila kita ingin jual balik, contohlah kamu beli telefon bimbit, sama juga. Kamu beli telefon bimbit hari ini, telefon bimbit harga RM909. Katakanlah beli RM909. Katakanlah kamu nak jual minggu depan. Telefon bimbit tu tak akan boleh dijual dengan harga RM909. Dan sudah pasti harga itu menyusut. Sama juga dengan aset-aset yang dibeli oleh koperasi. Semuanya mengalami penyusutan dan penyusutan tersebut disebabkan oleh susut nilai, dan pihak koperasi kita gunakan kaedah atas kos, iaitu kaedah yang sama setiap tahun. Susut nilai yang sama sepanjang tahun, iaitu sebanyak 20%. Okey. Aset-aset koperasi kita ada perabot dan kelengkapan, yang kalau kamu tengok dalam koperasi ada banyak almari, okey, ada banyak perabot, itu adalah perabot dan kelengkapan. Kita ada komputer, okey, dulu kita ada beli komputer dan sekarang komputer itu sudah tidak digunakan dan susut nilai pun dah tak ada. Parking berbumbung dan juga ubah suai koperasi. Kalau murid-murid perasan, pada tahun lepas kita ada buat perubahan yang agak ketara, di mana kalau kamu tengok di setiap kaunter kita ada buka tingkap yang baru, okey, di mana kos tersebut adalah sebanyak RM15,500 dan setiap tahun akan mengalami penyusutan. Dan tahun ini susut nilai yang dianggarkan oleh pihak angkasa adalah RM3,100, yang kita kiralah RM3,100, dan perabot adalah RM1,300. So jumlah susut nilai aset tetap antara perabot, kelengkapan dan juga ubah suai koperasi ialah sebanyak RM4,400. Komputer dan parking berbumbung sudah tidak ada susut nilai. Sekarang ni kalau kamu tengok, koperasi sudah menerima untung bersih. Kita sudah tidak ada kos. Kos untuk pembinaan sudah kita cover. So bermula tahun ini dan tahun akan datang, penerimaan koperasi untuk sewa parking berbumbung adalah bersih. Tak ada kos lagi lah, tak ada perbelanjaan. Seterusnya belanja mesyuarat agung untuk tahun lepas RM1,440 dan tahun ini mungkin bertambah sebabnya saya tengok ramai yang masuk dalam mesyuarat kita hari ini. Okey, setakat ini makluman daripada Cikgu Toh 200 lebih Cikgu Toh yang daftar untuk kehadiran. Okey, setakat ini RM190 dan cikgu akan minta maaf 190 orang murid, dan kamu galakkan lagi kawan-kawan sahabat-sahabat kamu daftar melalui borang Google Form yang telah kita war-warkan, dan di mana sekiranya yang hadir dalam mesyuarat agung ini, sekiranya kamu ahli koperasi, kamu akan diberi token. Dan token itu boleh dituntut di koperasi apabila sekolah buka pada tahun hadapan. Manakala murid-murid yang lain belum menjadi ahli koperasi boleh beli saham di koperasi. Fee masuk RM1, minimum saham boleh beli RM10. Dan RM10 ini bukan dapat balik kepada koperasi sepanjang tahun. Bila kamu berhenti, bila kamu keluar daripada sekolah, bila tamat persekolahan tingkatan 5 ataupun tingkatan 4 nak pindah sekolah, tingkatan 3 nak pindah sekolah, tingkatan 2 kena pindah sekolah, kamu boleh tuntut balik duit tersebut dan kita akan pulangkan balik kecuali fee masuk. Sebab tu cikgu minta kamu bayar RM1 fee masuk dan RM10 minimum. Kalau ada yang ramai yang beli RM100, maksimum RM100.
Dan setiap tahun koperasi akan memberi dividen minimum 10%. So kalau kamu masuk RM10, kamu akan dapat RM1 lah dividen. Tapi kalau kamu masuk RM100, setahun kamu dapat RM10. Kalau 5 tahun, kamu dapat RM150. Termasuk dividen dan juga saham yang kamu naburkan. Jadi marilah sama-sama kita meramaikan lagi menjadi ahli koperasi. Boleh dapatkan borang daripada saya ataupun mana-mana cikgu koperasi. Mungkin kamu tak kenal cikgu koperasi, nanti di hujung nanti kita akan perkenalkan cikgu-cikgu koperasi, boleh minta borang dengan mereka. Okey, itu untuk belanja mesyuarat agung. Kebiasaannya token yang diberikan oleh pihak koperasi adalah RM4. Kamu doa-doakanlah. Mungkin tahun ini ramai yang masuk, kita up lagi. RM5 ke RM6 ke. Okey, tengok kepada berapa ramai yang hadir pada mesyuarat hari ini. Okey, seterusnya pelbagai perbelanjaan untuk koperasi, ada alat tulis dan percetakan, itu perbelanjaannya, fee audit luar yang saya cerita tadi iaitu YS Chin dan rakan-rakan, ini juri audit bertauliah, kita bayar mereka atas perkhidmatan mereka mengaudit koperasi kita iaitu RM1,400. Charge bank dikenakan oleh pihak bank Islam atas pengeluaran cek kepada pihak pembekal RM16.50. Setiap cek yang cikgu keluarkan akan dikenakan charge 5% oleh pihak bank. Upah pembantu, okey, tahun lepas kita ada pembantu kedai dan kosnya adalah RM5,185. Okey, upah pembantu kedai untuk pengetahuan kamu, setakat ini pihak koperasi membelanjakan RM700 sebulan untuk membayar gaji pembantu. Okey. So mana-mana setakat ini sehingga hari ini kita belum ada lagi pembantu sebab disebabkan pandemik kita ini kita pun tak hire pembantu sebab koperasi kita tidak beroperasi. Mungkin tahun depan koperasi boleh beroperasi seperti biasa. Mana-mana daripada kamu yang bernak cikgu memang prefer murid-murid, bekas murid USJ 13 untuk berkhidmat menjadi pembantu koperasi. Okey, kita ada mengawalkan gaji yang bagi saya agak lumayan. Kamu bukannya kerja berat pun, bukannya keluarkan peluh yang sangat, just membantu cikgu untuk memantau para pengawas, okey, membuat sesi pembelian dan penjualan barang, okey. Seterusnya kamu mengira jumlah stok, okey, tak berat kerjanya, okey. So siapa yang berminat boleh PM saya untuk tahun depan, masih lagi mencari-cari pekerjaan dan cikgu kriterianya ada. Pertama mesti pandai matematik. Janganlah datang, cikgu saya nak jadi, saya tanya 10 tolak 8 pun pakai jari lagi, tak boleh lah. Okay, sebab koperasi ni kita jual menggunakan duit. Kalau kita salah bagi baki, kita yang rugi. Okay, so kriteria pun ada. Okay, cikgu akan buat temuduga lah. Okay, tapi digalakkan kamu semua yang masih lagi mencari pekerjaan, bolehlah menawarkan diri menjadi pembantu koperasi. Okey, seterusnya kita ada pelbagai belanja sebanyak RM420 dan jumlah pelbagai perbelanjaan kita adalah RM7,628. Okey, bila dicampur semua perbelanjaan, pendapatan tolak perbelanjaan, pendapatan tadi iaitu pendapatan daripada aktiviti kita jual barang keperluan, daripada sewa, daripada deposit, daripada fee masuk berjumlah RM328,375.72 dan ditolak dengan jumlah perbelanjaan sebanyak RM296,205.40 dan tahun ini alhamdulillah keuntungan bersih keuangan Februari berjumlah RM32,170.32 dan keuntungan ini sangat tinggi bagi saya dan saya takut sebenarnya. Terus terang saya takut sebab saya takut tak capai pada tahun 2021. Setiap orang mesti nakkan peningkatan. Dan saya risau sebab kita tahun ini pandemik, mungkin jualan koperasi. Tapi kita doakanlah supaya ramai yang masuk tingkatan 1 membeli barang-barang di koperasi. Itu harapan kita. Okey. Sebab didapati untung bersih kita meningkat. Meningkat sebanyak lebih daripada 50%.
lebih daripada 50%. Itu keuntungan koperasi pada tahun ini. Dan ini amat mengejutkan bagi kami cikgu-cikgu koperasi sebab kita jangka 19,000 naik 20% ataupun naik 28,000 pun okey, ini sampai 32,000. Okey, so, sama-sama kita menyokong koperasi. Duitnya ke mana? Tak ada ke mana-mana, bukan masuk dalam poket saya pun, bukan masuk dalam poket cikgu-cikgu koperasi pun sebab ini bukan syarikat kami. Cikgu-cikgu koperasi ini hanya membantu kat sekolah menguruskan koperasi. Cikgu-cikgu koperasi ini boleh bertukar silih ganti. Boleh, saya tahun depan mungkin ditukar, tak jadi dah cikgu koperasi. Cikgu Azlinda pun mungkin tak menjadi cikgu koperasi. Tak ada masalah. Okey, terima kasih Cikgu Toh. Kita punya peningkatan keuntungan adalah sebanyak 67.76%. Allah, sangat tinggi bagi saya lah. Dan apa kita nak buat Cikgu Eng? Cikgu Eng, sebelum Cikgu Eng bersara, ada cadangan. Kita bagilah dividen. Cikgu Eng cadangkan dividen meningkat, dividen. Okey, nanti bahagian slot dividen kita akan usul, kamu nanti usulkan. Okey. Itu adalah keuntungan bersih. Kita tengok apa dari segi aset pula. Okey, seterusnya kita tengok kunci kira-kira. Kunci kira-kira ni adalah aset-aset yang ada dalam koperasi. Di mana kita tengok dulu harta tanah, loji dan peralatan. Kita ada komputer dah tak digunakan, RM1 kosnya. Aset-aset lain yang 4 tadi iaitu perabot, kelengkapan,